Saya baca ni. Kenyataan akhbar kemurkaan Sultan Selangor terhadap kebiadaban Khalid Samad. Titah ucapan kepaduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sewaktu merasmikan Masjid Pekan Sepang kemarin mempunyai nada yang jarang-jarang dizahirkan oleh baginda sedemikian rupa. Baginda merasa begitu kesal dan terguris dengan kenyataan dan tindakan Yang Berhormat Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam. Baginda Sultan menganggap Ahli Parlimen itu sebagai biadab, tidak bertanggungjawab, jahil sejarah, buta perlembagaan dan tidak sedar diri untung. Bagi saya, baginda Sultan sudah sekian lama memendam rasa dengan pelbagai karenah yang ditunjukkan oleh Khalid Samad sebelum dan semasa menjadi ahli parlimen. Pandangan beliau yang kebanyakannya terkeluar daripada garisan jemaah dalam sebuah parti Islam seperti PAS sudah tentu menimbulkan pelbagai reaksi, bukan saja di kalangan masyarakat umat umum, malah di kalangan pemimpin PAS sendiri, khususnya PAS Negeri Selangor. Saya padamkan. Okey. Khalid Samad begitu terkenal mempunyai pandangan serong dan cara mengemukakannya yang dianggap berunsur celupa. Selain daripada beliau, seringkali tersasar daripada lingkungan peraturan parti, iaitu parti PAS yang sama-sama didukunginya, kenyataan dan tindakan beliau didapati selari dan secucuk dengan apa yang digambarkan oleh baginda Sultan terhadap beliau yang tidak menunjukkan ciri-ciri pemimpin sebuah parti Islam. Tindak tanduk beliau digambarkan oleh baginda sebagai biadab, tidak bertanggungjawab dan lupa asal-usul beliau sendiri. Kenyataan yang Khalid Samad umumkan bersama dengan 3 ahli parlimen PAS yang lain, jika dihalusi, memang nyata bahawa mereka jahil sejarah dan buta undang-undang tubuh negeri. Mereka tidak mengerti peranan dan tanggungjawab MAIS sebagai organisasi yang bertanggungjawab menasihati tuanku dari sudut dasar dan perjalanan hailwal Islam di negeri Selangor. Mereka juga gagal memahami rasional susunan pentadbiran agama sedemikian rupa yang antara lain bertujuan untuk menentukan selama-lamanya Islam itu agung dan terus dimartabatkan. Pengalaman saya sewaktu terlibat sebagai anggota Exco Kerajaan Negeri Selangor mendapati bahawa Khalid Samad dalam banyak hal terang-terang menjadi penghalang kepada pelaksanaan undang-undang dan peraturan bagi menjamin kemuliaan Islam di negeri ini. Peristiwa mengharamkan jualan arak di Shah Alam yang majoriti besar penduduknya terdiri daripada orang Islam serta isu di UMC melihatkan kebejatan dan kedangkalan pemikiran Khalid Samad. Dalam banyak hal, tanpa usul periksa, beliau telah mendahului pemimpin-pemimpin yang lain di dalam PAS dengan cara terbuka mengecam hebat tindakan JAIS dan MAIS dalam kedua insiden tersebut dan beberapa isu yang lain. Satu perkara yang masih saya ingat, Khalid Samad sering menidakkan apa juga bentuk undang-undang dan peraturan yang ingin dikuatkuasakan oleh JAIS. Beliau biasanya dengan sombong menempelak MAIS dan JAIS sebagai diperalatkan oleh UMNO dan sewenang-wenangnya seolah-olah menggambarkan terdapat campur tangan daripada pihak istana dalam usaha kedua-dua organisasi itu, dalam urusan kedua-dua organisasi itu. Sebagai salah seorang ahli majlis MAIS dan pernah secara langsung bertanggungjawab terhadap JAIS, saya telah menjelaskan beberapa kali bahawa MAIS dan JAIS tidak pernah sama sekali berada di bawah pengaruh UMNO, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Tuanku Sultan pula sentiasa menerima nasihat daripada individu-individu pakar dalam bidang agama dan perlembagaan. Nasihat pakar ini bukan saja baginda perolehi daripada mereka yang menjadi anggota majlis, tetapi sudah menjadi amalan baginda untuk mendapat pandangan bebas daripada individu dan kumpulan individu yang berwibawa. Ketelitian dan kecermatan baginda itu adalah untuk menentukan supaya tindakan baginda selari dengan kehendak syarak dan bertepatan dengan undang-undang tubuh negeri serta perlembagaan persekutuan. Saya hanya dapat mengatakan bahawa manusia seperti Khalid Samad mungkin sedang menanggung masalah emosi yang ada kaitan dengan gangguan psikologi dan mental. Dalam keadaan sedemikian, beliau dilihat lebih berat memperjuangkan semangat tuntutan pelbagai pihak seperti Komanggo, IFC dan sebagainya. Dalam banyak hal yang lain, atas nama Pakatan Rakyat, beliau begitu bersungguh-sungguh mempertahankan idealisme, liberalisme, sekularisme dan pluralisme yang diperjuangkan oleh pimpinan Pakatan Rakyat dan kumpulan parasit di dalam PAS. Bagi pihak pimpinan dan ahli jati, saya dapat merasakan bahawa warga jati sama sekali tidak selesa dan kerap kali berasa meluat dengan tindak tanduk Khalid Samad.
Pemimpin yang sedemikian bukan saja akan merosakkan imej PAS sebagai sebuah parti Islam, bahkan dalam banyak hal, tindak tanduk beliau boleh mengakibatkan fitnah yang sangat besar kepada masyarakat Islam sendiri. Saya yakin, orang-orang seperti Khalid Samad dari segi bilangan, jumlah mereka tidak berapa kerat di dalam parti. Tetapi disebabkan hubung kait yang intim di antara beliau dengan pimpinan Pakatan Rakyat, mungkin menjadi sebab pemimpin PAS belum dikelihatan mengambil apa-apa tindakan drastik terhadap beliau. Sebelum ini, beberapa tindakan disiplin termasuk berbagai bentuk amaran telah dikeluarkan terhadap beliau oleh parti Islam itu. Bagi saya, kemurkaan tuanku bukan saja ditujukan kepada Khalid Samad, malah kepada pimpinan PAS itu sendiri. Begitulah biadabnya Khalid Samad. Namun sehingga kini tidak kelihatan suatu tindakan berani daripada pimpinan PAS. Saya dipecat daripada parti atas dasar menyuarakan kepentingan Islam dan bangsa Melayu di negeri Selangor. Yang saya dapati ketika itu berlakunya penghakisan yang saya tidak mampu duduk berdiam diri. Khalid Samad bukan setakat bertindak di luar daripada batasan peraturan parti. Bahkan dalam kes yang sedang dipersoalkan itu, beliau terang-terang dengan gelojoh membuat cadangan rambang supaya kuasa eksekutif MAIS dibataskan. Cadangan yang tidak waras ini sudah tentu berkait langsung dengan batang tubuh tuanku, Sultan, yang menjadi payung kepada agama Islam dan adat istiadat Melayu, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor. Seperti yang disahkan oleh Pusateraja PAS Negeri Selangor baru-baru ini, bahawa pandangan Khalid Samad dan ahli parlimen dan 3 ahli parlimen itu tidak mencerminkan pandangan PAS Selangor. Tetapi apakah insiden ini belum cukup untuk pimpinan PAS mengambil tindakan yang lebih decisif demi menjaga imej parti di samping mengekalkan hubungan baik dengan pihak istana? Saya masih ingat bagaimana sukarnya pentadbiran PAS negeri Kelantan apabila hubungan dengan kerajaan negeri dengan istana pada ketika itu agak dingin. Sekalipun pimpinan PAS tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap Khalid Samad beserta 3 orang ahli parlimennya, saya percaya rakyat Selangor yang siuman, berpendidikan dan berhikmah akan menghukum Khalid Samad dan kumpulannya, termasuk PAS sebagai sebuah parti Islam yang dilihat telah hilang akar tunjang perjuangannya seperti yang diketahui. Seperti yang diketahui, parti itu beriltizam untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera berpaksikan pada Al-Quran dan Sunnah, di mana akhlak dan etika Islam merupakan salah satu tonggaknya. So, itu lebih kurang kenyataan akhbar yang saya keluarkan. Walaupun kenyataan ini nampaknya lebih terkhusus kepada Khalid Samad, tetapi dalam perbincangan-perbincangan yang kita adakan sebelum dan selepas ini, sebenarnya kita merasakan ada satu agenda yang lebih besar. Bukan setakat Khalid Samad, bukan setakat istana, bukan setakat sultan, bukan setakat kerajaan negeri, bukan setakat kerajaan persekutuan, bukan setakat UMNO saja, tapi mempunyai agenda yang lebih besar yang ada kepada mereka, dan mungkin Khalid Samad dan beberapa orang itu dijadikan sebagai tonggak-tonggak awal di depan untuk menyuarakan pandangan dan pendapat yang sebagaimana yang kita ketahui, sebahagian daripada pandangan itu dari sudut sultan telah menghiris hati sultan dan menyebabkan dalam titah ucapan baginda semalam hari itu sudah menunjukkan betapa murkanya baginda terhadap tindak tanduk yang dilakukan oleh Khalid Samad. Sekarang dengan izin daripada Datuk Aidit, kita bukakan kepada teman-teman media untuk mengukakan soalan-soalan untuk dijawab oleh Datuk Aidit dan saya. Silakan.